Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini, cikgu akan berkongsi berkaitan dengan sejarah tingkatan 1, bab 1, mengenali sejarah. Standard pembelajaran. Standard pembelajaran bagi sejarah tingkatan 1 bab 1 terdiri daripada pengertian sejarah, kemudian diikuti dengan pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan, menghuraikan konsep masa silam dan ruang dalam sejarah. Keempat, membincangkan sumber sejarah. Yang kelima, menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah. Yang keenam, menjelaskan pentafsiran sejarah. Dan yang terakhir, membincangkan kepentingan mempelajari sejarah. Terdapat beberapa subtajuk yang telah cikgu nyatakan tadi dalam standard pembelajaran, iaitu 7 subtajuk penting dalam sejarah tingkatan 1. Lihat yang pertama, berkaitan dengan pengertian sejarah. Pengertian sejarah mengikut bahasa Melayu berasal daripada perkataan Arab iaitu syajaratun yang bererti pokok. Sejarah juga dikaitkan dengan salasilah, riwayat, keturunan dan asal-usul. Manakala mengikut Kamus Dewan, sejarah adalah asal-usul ataupun salasilah tentang peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu yang lampau, kisah, riwayat dan juga tambur. Ianya berkaitan dengan kajian tentang peristiwa yang telah berlalu. Seterusnya, mengikut bahasa Inggeris ataupun histori, bererti tentang seseorang. Perkataan ini berasal daripada bahasa Yunani, historia, yang bererti penyelidikan. Manakala terdapat juga pengertian sejarah mengikut beberapa orang pandangan sejarawan. Pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Kita lihat dulu pandangan Herodotus. Herodotus menyatakan sejarah adalah penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab melakukan sesuatu perkara. Diikuti pula oleh E.H.K. menyatakan sejarah satu interaksi ahli-ahlinya dengan fakta dan dialog di antara masa kini dan masa lampau. Manakala Ibn Khaldun pula menyatakan sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia, peradaban dunia dan perubahan sifat dalam sesuatu masyarakat. Manakala mengikut Ko K. Kim, kita perlu memahami sejarah, iaitu apa yang pernah berlaku, sudah berlaku dan masa kini supaya ianya tidak berulang lagi. Dan yang terakhir, mengikut pandangan Muhammad Yusuf Ibrahim, sejarah adalah catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Kita lihat berkaitan dengan masa silam dan ruang dalam sejarah. Sejarah mempunyai ruang yang merujuk kepada tema tertentu dan ruang dari segi masa yang dibahagikan mengikut tempoh masa. Untuk makluman semua pelajar, zaman Masihi
bermula dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam mengikut urutan masa yang dikenali sebagai kronologi. 10 Masihi dikenali sebagai dekad, manakala 100 Masihi dikenali sebagai abad dan 1000 Masihi dikenali sebagai alaf, yang merujuk kepada ruang masa dalam pengkajian sejarah. Kita beralih pula kepada bahan-bahan dalam membuat pengkajian sejarah yang dikenali sebagai sumber sejarah. Terdapat beberapa sumber sejarah yang dikategorikan sebagai sumber primer dan juga sumber sekunder. Sumber primer adalah berbeza dengan sekunder, iaitu ianya belum diolah atau diterbitkan. Berbanding dengan sumber sekunder, bahan-bahan yang ditemui telah pun diolah. Primer bersifat asli. Sebaliknya, sumber sekunder adalah bahan yang telah pun diterbitkan. Primer juga adalah bahan yang belum ditafsir oleh mana-mana pengkaji. Sebaliknya, sumber sekunder adalah bahan yang telah tersebar kepada umum. Secara rumusannya, contoh-contoh sumber sejarah primer ialah terdiri daripada fosil, itu tulang belulang, artifak, peralatan ciptaan manusia yang digunakan untuk pemburuan, pertanian dan perdagangan, ataupun bukan artifak yang merupakan data arkeologi yang berkaitan dengan budaya manusia yang terdapat di atas tanah ataupun di permukaan tanah seperti dinding kota, dinding gua dan struktur bangunan. Selain itu, manuskrip juga adalah sumber primer. Manakala sumber sekunder pula terdiri daripada buku, jurnal, ensiklopedia yang telah diterbitkan. Tajuk seterusnya ialah berkaitan dengan penyelidikan dalam sejarah. Secara umumnya, terdapat 3 kaedah penyelidikan dalam sejarah. Bermula dengan kaedah yang pertama dikenali sebagai kaedah bertulis. Kaedah bertulis merupakan kajian sesuatu peristiwa pada sumber yang dipahat atau ditulis, sama ada pada dinding gua ataupun kulit kayu ataupun daun lontar. Contohnya seperti catatan harian, fail dan juga catatan pengembaraan. Proses kaedah bertulis ialah pengkaji mesti mengenal pasti sumber bagi sesuatu peristiwa, mendapatkan pengesahan tentang sumber tersebut, mengumpul, menyimpan dan menggunakan peralatan yang sesuai untuk mengumpul dan menggunakan maklumat yang diperolehi, komunikasi dan juga peralatan arkeologi. Hasil daripada bahan-bahan bertulis yang ditemui akan dianalisis untuk memperkukuhkan lagi teori, pemahaman dan penghayatan terhadap sesuatu peristiwa sejarah. Manakala kaedah lisan pula merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temul bual, iaitu tokoh dikenali sebagai orang sumber dan mereka akan memberi maklumat melalui pemerhatian mereka dan pengalaman sendiri. Terdapat 3 tahap untuk menjalankan kaedah lisan. Bermula dengan menentukan tokoh, skop dan perkara yang nak dikaji. Bersedia dengan rakaman temu bual. Meneliti sumber-sumber bertulis berkaitan dengan tokoh dan memohon kerjasama dengan orang sumber yang akan kita adakan temu bual.
Dan yang proses yang terakhir ialah tahap ketiga, menyenaraikan, menyalin dan menyunting rakaman, menilai fakta yang bertulis dan menyimpan rakaman tersebut. Kaedah pengkajian yang terakhir ialah kaedah arkeologi. Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah arkeologi? Kaedah arkeologi merupakan kaedah yang digunakan secara saintifik untuk mendapatkan maklumat daripada bahan sejarah. Kaedah ini melibatkan aktiviti gali cari, dan antara bahan-bahan yang boleh ditemui ialah fosil, tembikar, bahan logam dan binaan daripada batu. Selain daripada arkeologi dijalankan di atas tanah, terdapat juga arkeologi di bawah air. Ianya adalah hasil daripada peninggalan manusia yang terdampar di dasar laut, sungai atau tasik. Khazanah warisan kapal karam yang perlu dikaji dan direkodkan. Malah terdapat juga kes kerosakan, kecurian dan penjualan artifak kapal karam menjadi isu bagi UNESCO. Terdapat beberapa kaedah yang dijalankan sepanjang aktiviti gali cari di tapak penemuan dan seterusnya membawa kepada kerja-kerja di makmal arkeologi. Langkah yang pertama ialah melakukan perancangan grid, iaitu setiap petak diberi nombor rujukan. Seterusnya menanda kawasan berdasarkan pelan yang telah dibuat. Ketiga, mencatatkan semua penemuan yang ditemui. Hasil yang telah ditemui akan mengalami kerja-kerja di makmal arkeologi, iaitu proses pemunggahan dan penyisihan mengikut jenis artifak atau lapisan tanah di tapak artifak ditemui. Kemudian, pembersihan dilakukan sebelum bahan yang ditemui itu dikaji. Seterusnya, pengkatalogan bagi setiap artifak dengan nombor pengenalan. Dan langkah yang terakhir ialah penganalisisan bagi mendapatkan maklumat tentang sesuatu artifak yang telah ditemui. Manakala arkeologi bawah air juga mempunyai langkah-langkah tersendiri. Bermula dengan kajian saintifik berkaitan dengan peninggalan manusia yang terdampar di laut, sungai, tasik dan sebagainya. Teknik gali cari juga dilakukan tetapi melibatkan kawasan di bawah air. Segala khazanah warisan kapal karam perlu dikaji dan dibincangkan di UNESCO. Di Malaysia, arkeologi bawah air merupakan bidang kajian baru dan semakin mendapat perhatian. Manakala Jabatan Warisan Negara dan beberapa buah universiti awam seperti Universiti Malaysia Sabah berperanan terhadap pembangunan bidang arkeologi bawah air. Jom kita lihat apakah kaedah-kaedah yang diperlukan dalam arkeologi bawah air. Langkah yang pertama, grid ekskavasi untuk merekod lokasi hasil penemuan dengan tepat. Peralatan menyelam membantu mereka bekerja dalam air. Aktiviti fotografi juga dilakukan dalam air untuk merekod butiran ekskavasi. Penggunaan paip udara untuk menyedut mendapan yang menutupi hasil penemuan. Seterusnya yang terakhir, artifak akan dimasukkan dalam beg belon berisi udara untuk diangkat ke permukaan air. Itulah antara beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam melaksanakan
arkeologi bawah air. Tajuk seterusnya ialah dengan tafsiran dalam sejarah. Dan semua pelajar, tafsiran dalam sejarah ialah menerangkan atau mengulas sesuatu fakta berdasarkan sumber yang berkaitan, di mana terdapat perbezaan antara pandangan satu tokoh dengan tokoh sejarawan yang lain. Kerana pemilihan sumber yang berbeza, pandangan yang berbeza, ideologi yang berbeza dan tujuan penulisan yang berbeza. Pentingnya ialah supaya kita dapat menilai sesuatu peristiwa dari pelbagai sudut. Contohnya, Tok Jangguk dianggap pemberontak oleh sejarawan British kerana menentang peraturan cukai tanah. Sebaliknya, bagi sejarawan tempatan menganggap Tok Jangguk adalah pejuang negara. Itulah perbezaan tafsiran dalam sejarah. Ialah berkaitan dengan kepentingan mempelajari sejarah. Sejarah bukan sahaja merupakan subjek wajib lulus bagi peperiksaan SPM, tetapi sejarah juga dapat mengajar kita mengenal asal-usul diri kita, keluarga kita dan negara kita, serta memahami adat istiadat, tradisi dan budaya bangsa kita. Kedua, sejarah juga mengajar kita mengambil pengajaran dan iktibar daripada peristiwa yang lalu. Mereka yang tidak mempelajari sejarah berkemungkinan akan mengulangi kesilapan masa lalu. Ketiga, sejarah juga dapat memupuk dan menyemai rasa cinta akan negara dan menaikkan semangat patriotik. Keempat, sejarah juga dapat meneruskan kesinambungan hubungan harmoni antara kaum di negara kita. Sejarah juga mampu menjadi sumber kesedaran kepada masyarakat dan menjaga dan meneruskan adat resam dan tradisi kita. Yang kelima, sejarah juga dapat membangunkan negara dan bangsa, iaitu mengekalkan kegemilangan yang dicapai oleh negara kita. Kita juga lebih memahami budaya dahulu dan budaya kini untuk dijadikan perbandingan bagi membangunkan negara dan bangsa pada masa hadapan. Yang terakhir, sejarah juga dapat mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah supaya ini lebih kritis dan analitis. Di samping kita dapat membuat pentafsiran terhadap sesuatu peristiwa, sejarah juga akan mendorong seseorang memahami peristiwa sejarah secara lebih empati. Secara rumusannya, sejarah mempunyai maksud yang tersendiri dan kita boleh perolehi daripada pelbagai pandangan tokoh-tokoh sejarawan. Mempelajari sejarah mampu membawa kita mengenali diri, keluarga dan negara. Di samping itu, kita juga dapat mengaplikasi kemahiran sejarah bagi membangunkan negara. Cikgu juga menyediakan soalan pengukuhan kepada pelajar untuk mengulang kaji tajuk sejarah tingkatan 1 bab 1 mengenali sejarah. Setakat itu sahaja perkongsian cikgu kepada pelajar semua berkaitan dengan bab 1 tingkatan 1. Dan cikgu ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Sejarah Cikgu Ida. Cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
dan terima kasih.